Pendidikan, Sains Sosial dan Alam Sekitar, Masalah Pembelajaran Tahun 6 Buku Teks. Sila rujuk muka surat 4. Bagaimanakah kita dapat membesar? Makanan membekalkan zat yang diperlukan oleh badan agar kita dapat membesar dengan sihat. Setiap jenis makanan mempunyai fungsi yang tersendiri. Makanan seimbang mengandungi gabungan pelbagai jenis makanan untuk memberi kita zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Persoalannya, bagaimana kita hendak menentukan berapa banyak makanan yang perlu kita ambil? Makanan mempunyai pelbagai kumpulan seperti yang dapat kita lihat di sini, seperti nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Selain itu, terdapat juga makanan dari kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran dan sebagainya. Kita dapat menentukan makanan seimbang melalui piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia merupakan satu panduan mudah bagi kita mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah sajian yang disarankan. Piramid makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Selain daripada kumpulan makanan, piramid makanan juga menyatakan jumlah sajian yang disarankan untuk diambil dalam sehari bagi setiap kumpulan makanan. Bentuk piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil ke atas menggambarkan kepada kita bahawa individu perlu mengambil makanan yang lebih banyak pada bahagian bawah ataupun dasar piramid dan makan sedikit makanan-makanan pada aras ataupun puncak piramid. Mari kita lihat kepada kumpulan makanan dan aras. Aras 4 iaitu puncak ialah mentega, minyak, gula dan garam. Makan sedikit sahaja. Aras yang ketiga, ikan, ayam, daging, telur, susu dan kekacang. Makan sederhana, maksudnya setengah hingga 2 sajian ayam, daging dan telur sehari. 1 sajian ikan sehari atau setengah hingga 1 sajian kekacang sehari atau 1 hingga 3 sajian sehari susu dan produk tenusu. Seterusnya, aras 2, sayur-sayuran dan buah-buahan. Makan banyak. Adalah dicadangkan bahawa kita makan sayur-sayuran 3 sajian sehari atau buah-buahan 2 sajian sehari. Seterusnya, aras 1 atau dasar piramid
nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Makan secukupnya untuk bekalan tenaga, iaitu 4 hingga 8 sajian sehari. Bincangkan fungsi air dalam pemakanan seimbang. Mari kita bincangkan. Apakah fungsi air dalam tubuh ya semua? Air merupakan asas sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang berada di bumi. Jumlah berat air dalam tubuh manusia adalah 2/3 daripada jumlah keseluruhan. Air mempunyai banyak fungsi dalam tubuh manusia. Fungsi air dalam pemakanan seimbang. Yang pertama, air sebagai pelarut dan ejen pengangkutan. Air akan membantu melarutkan zat-zat daripada makanan yang kita ambil setiap hari. Seterusnya, zat-zat makanan ini akan dibawa oleh air kepada seluruh bahagian anggota badan untuk tujuan bekalan tenaga, membantu tumbesaran badan, membaiki sel badan yang rosak dan sebagainya. Seterusnya, fungsi air dalam pemakanan seimbang ialah sebagai ejen pemangkin. Air juga berperanan sebagai bahan pemangkin yang membantu proses penghadaman makanan. Makanan yang kita ambil akan dicerna di dalam perut. Pelbagai zat yang ada dalam makanan seperti vitamin akan diserap oleh badan untuk membantu proses tumbesaran dan menjadikan badan kita lebih sihat. Cikgu harap semuanya sudah faham mengenai makanan seimbang, piramid makanan dan fungsi air dalam pemakanan seimbang. Untuk itu, cuba jawab latihan ini di dalam buku aktiviti muka surat 3. Bagaimanakah kita dapat membesar? Apa yang kamu perlu lakukan ialah labelkan jenis makanan pada piramid makanan di bawah. Aras 4, aras 3, aras 2 dan aras 1. Labelkan jenis makanan yang telah kita pelajari sebentar tadi di dalam 4 kotak ini. Selamat mencuba. Terima kasih.